Dalam 22 tahun bekerja sebagai seorang wartawan, ini adalah antara kes yang paling saya tak dapat lupakan kerana kita tahu tentang siapa, apa, bila dan di mana. Namun mengapa selalu menjadi persoalan? Kata Lolita Lopez, wartawan NCB Los Angeles sebagai rujukan kepada kes kematian misteri Elisa Lam. Sehingga ke hari ini, tiada siapa yang benar-benar tahu bagaimana Elisa Lam mati. Apa yang diketahui adalah pelajar berusia 21 tahun warga Kanada ini kali terakhir di Hotel Cecil di Los Angeles pada 31 Januari 2013. Tetapi rakaman CCTV yang menakutkan sebaik sebelum kehilangan Elisa dan juga butir-butiran yang muncul selepas itu hanya menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Sejak mayatnya ditemui di dalam tangki air hotel tersebut pada 19 Februari, kematian tragis Elisa Lam kekal diselubungi misteri. Meskipun pejabat pemeriksaan mayat memutuskan bahawa kematian sebagai lemah secara tidak sengaja, butiran aneh dari kes Lam telah menimbulkan spekulasi berleluasa tentang apa yang sebenarnya berlaku. Keganasan internet telah menghasilkan banyak teori tentang tragedi itu yang membabitkan segala-galanya dari konspirasi pembunuhan kepada roh-roh jahat. Tapi apabila kematian Elisa Lam yang mengganggu, di manakah kebenarannya terletak? Detektif internet mula membuat banyak teori-teori tentang tragedi ini melibatkan perkara-perkara seperti konspirasi pembunuhan untuk roh jahat. Pada 26 Januari 2013, Elisa Lam tiba di Los Angeles. Dia menaiki kereta api Amtrak dari San Diego dan menuju ke Santa Cruz sebagai sebahagian dari pengembaraan solonya di sekitar pantai barat. Keluarga Elisa sangat bimbang untuk membenarkan dia mengembara berseorangan, tetapi dia sendiri bertekad untuk pergi bersendirian. Untuk berkompromi, Elisa bersetuju untuk memastikan dia menghubungi ibu bapanya setiap hari bagi memberitahu bahawa dia dalam keadaan selamat. Sebab itulah ibu bapanya merasakan sesuatu yang tidak kena apabila mereka tidak mendapat apa-apa berita dari Elisa pada 31 Januari, hari di mana dia sepatutnya meninggalkan Hotel Cecil. Ibu bapanya akhirnya menghubungi pihak polis Los Angeles membuatkan premis berkenaan diperiksa, namun kelibat Elisa tidak ditemui. Polis kemudiannya mendedahkan rakaman yang diambil dari kamera-kamera di Hotel Cecil dengan memuat naik ke laman sesawang mereka. Dan ketika inilah berita tentang kehilangan Elisa Lam menjadi sangat dahsyat. Rakaman video berkenaan memaparkan Elisa berada di dalam salah satu daripada lift hotel itu pada hari kehilangannya dengan tindak tanduk yang tersangat aneh. Dalam rakaman itu, Elisa dilihat masuk ke dalam lift dan menekan ke semua butang lift. Dia kemudiannya menjengukkan kepalanya ke bahagian luar pintu lift, melihat ke arah lorong-lorong hotel. Elisa seterusnya dilihat merapatkan badannya ke dinding lift dan kelihatan seperti sedang menyembunyikan dirinya sebelum sekali lagi mengendap ke luar lift. Elisa kemudiannya keluar dan masuk lift sebelum berdiri di bahagian kiri pintu lift dan melakukan pergerakan tangan dengan isyarat rawak. Ketika ini, dia kelihatan seperti melambai-lambai dan bercakap dengan seseorang. Tak lama kemudian, dia masuk kembali ke dalam lift dan sekali lagi menekan ke semua butang lift sebelum keluar semula dari lift. Dan selepas itu, Elisa sekali lagi membuat pergerakan tangan yang aneh sebelum hilang dari pandangan kamera dengan pintu lift yang tertutup dan terbuka beberapa kali. Tiada siapa dilihat di dalam lift atau di luar lift tersebut kecuali Elisa. Reaksi orang ramai terhadap video yang sangat aneh itu telah mendapat 25 juta tontonan dan menjangkau ke Kanada serta China, negara asal keluarga Elisa. Pada 19 Februari, 2 minggu selepas video tersebut diterbitkan oleh pihak berkuasa, seorang pekerja penyelenggaraan, Santiago Lopez, menemui mayat Elisa Lam terapung di dalam salah satu tangki air hotel berkenaan. Santiago menemui mayat tersebut selepas memberi respon kepada aduan dari pelanggan hotel mengenai tekanan air rendah dan rasa pelik yang datang dari air pipe tersebut. Menurut kenyataan Ketua Jabatan Bomba Los Angeles, tangki di mana mayat Elisa ditemui perlu dikosongkan sepenuhnya dan kemudian dipotong dari sisi untuk mengeluarkannya. Tiada siapa tahu bagaimana mayat Elisa yang ditemui terampung di samping pakaiannya yang dilihat dalam video tersebut berakhir di dalam tangki air hotel atau siapa lagi yang terlibat. Kaki tangan hotel memberitahu pihak berkuasa bahawa Elisa kerap dilihat berseorangan di sekitar premis hotel. Tetapi ada seorang individu yang melihat Elisa sebaik sebelum kematiannya di sebuah kedai buku, The Last Bookstore, yang terletak berhampiran. Pemiliknya, Katie Orphan, adalah antara orang terakhir yang melihat Elisa ketika hidup. Katie teringat bahawa Elisa membeli buku-buku dan muzik untuk keluarganya di Kanada.
Kelihatan seperti Elisa merancang untuk pulang dan memberikan hadiah kepada ahli keluarganya, kata Katie Orphan kepada CBS Los Angeles. Selepas keputusan otopsi kes Elisa keluar, ia hanya menimbulkan lebih banyak soalan. Laporan toksikologi mengesahkan bahawa Elisa telah mengambil beberapa jenis ubat-ubatan, kemungkinan untuk masalah bipolar yang dihadapinya, tetapi tidak ada petunjuk melibatkan sebarang alkohol atau bahan haram di dalam tubuhnya. Sejurus selepas laporan toksikologi dikeluarkan, detektif-detektif amatur mula meneliti semua maklumat yang mereka peroleh dengan harapan dapat menyelesaikan misteri di sebalik kematian Elisa Lam. Sebagai contoh, satu ringkasan laporan toksikologi Elisa dimuat naik secara online oleh seorang detektif Reddit dengan minat yang jelas dalam perubatan. Ia memberikan penekanan kepada 3 perkara, iaitu: pertama, Elisa mengambil sekurang-kurangnya 1 ubat penenang pada hari tersebut. Kedua, Elisa mengambil ubat penenang kali kedua dan penstabil mood tak lama sebelum itu, tetapi bukan pada hari kejadian. Ketiga, Elisa tidak mengambil ubat antipsikotiknya ketika itu. Kesimpulan ini mencadangkan bahawa Elisa yang telah didiagnosis dengan gangguan bipolar dan kemurungan mungkin tidak mengambil ubat-ubatan yang sepatutnya dengan betul. Ini adalah satu penemuan yang penting untuk diperhatikan, memandangkan penggunaan ubat penenang untuk merawat gangguan bipolar boleh berisiko merangsang kesan sampingan bertenaga dan gembira jika diambil tanpa kawalan. Sesetengah detektif-detektif amatur terlalu terikat dengan butiran ini dan mencadangkan ia adalah penjelasan yang mungkin di sebalik kelakuan aneh Elisa di dalam lift tersebut. Kenyataan pengurus hotel berkenaan, iaitu Amy Price, di mahkamah sangat menyokong teori ini. Semasa Elisa menginap di hotel Cecil, Amy berkata bahawa dia pada asalnya menempah bilik seperti hostel berkongsi dengan orang lain. Walau bagaimanapun, aduan tentang kelakuan ganjil dari rakan sebilik Elisa memaksa dia dipindahkan ke bilik peribadi. Tetapi walaupun jika Elisa bergelut dengan masalah mental, bagaimana dia boleh terbunuh? Malah bagaimana dia boleh ditemui di dalam tangki air hotel? Laporan autopsi tidak menunjukkan sebarang petunjuk tingkah laku ganas dari bukti yang diproses. Tetapi pejabat pemeriksa mayat menyatakan bahawa mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan penuh kerana mereka tidak dapat memeriksa darah dari tubuh Elisa yang mereput. David dan Yena Lam memfailkan saman kematian salah terhadap Hotel Cecil beberapa bulan selepas kematian anak perempuan mereka didedahkan. Peguam keluarga Lam menyatakan bahawa hotel mempunyai kewajipan untuk memeriksa dan mencari bahaya di hotel yang boleh memberi risiko bahaya yang tidak munasabah kepada Elisa dan tetamu hotel lain. Hotel Cecil tidak duduk diam dan melawan saman itu dengan memfailkan usul untuk menolaknya. Peguam hotel berhujah bahawa hotel tidak mempunyai alasan untuk berfikir bahawa seseorang boleh masuk ke dalam salah sebuah tangki air mereka. Berdasarkan kenyataan mahkamah dari kaki tangan penyelenggaraan hotel hujah, hotel itu adalah munasabah. Santiago Lopez, individu pertama yang menemui mayat Elisa, menerangkan dengan terperinci berapa susahnya dia untuk mencari mayat Elisa. Santiago berkata bahawa dia menaiki lift ke tingkat 15 hotel tersebut sebelum menaiki tangga ke bumbung. Kemudian dia terpaksa menutup penggera keselamatan bumbung dan memanjat ke atas platform di mana 4 buah tangki air hotel itu terletak. Akhir sekali, Santiago terpaksa memanjat satu lagi tangga untuk naik ke atas tangki utama. Ketika itulah dia menyedari terdapat sesuatu yang luar biasa. Saya menyedari bahawa penutup tangki air utama terbuka dan melihat ke dalamnya mendapati seorang wanita Asia terapung dengan muka menghadap ke atas kira-kira 12 inci dari bahagian atas tangki, kata Santiago Lopez. Keterangan Santiago mencadangkan bahawa sangat sukar bagi Elisa untuk sampai ke bahagian atas tangki air bersendirian dan pasti akan ada yang dapat menyedarinya. Ketua Jurutera Hotel Pedro Tova juga menjelaskan bahawa amat sukar bagi sesiapa sahaja untuk mengakses bumbung hotel, lokasi di mana tangki air hotel terletak tanpa memicu penggera keselamatan. Hanya kaki tangan hotel sahaja yang dapat mematikan penggera dengan betul. Sekiranya ia berlaku sesuatu, bunyi penggera akan sampai ke meja penyambut tetamu serta seluruh 2 tingkat teratas hotel berkenaan. Hakim Mahkamah Tinggi Los Angeles Howard Halm memutuskan bahawa kematian Elisa Lam adalah tidak dapat dijangka kerana ia berlaku di kawasan di mana ia tidak dibenarkan diakses oleh para tetamu. Jadi saman itu telah ditolak.
Kematian misteri Elisa Lam bukanlah satu-satunya kejadian sedemikian yang pertama pernah berlaku di Hotel Cecil. Malah, masa lalu bangunan itu yang tercemar telah memberikan reputasi sebagai antara salah satu bangunan paling berhantu di Los Angeles. Sejak pertama kali dibuka pada tahun 1927, Hotel Cecil telah dibelenggu oleh 16 kematian bukan semula jadi dan peristiwa paranormal yang tidak dapat dijelaskan. Kematian yang paling terkenal berkaitan dengan hotel itu selain kes Elisa Lam adalah pembunuhan pelakon Elizabeth Short, juga dikenali sebagai Black Dahlia, yang dilaporkan dilihat minum di bar hotel pada hari sebelum kematiannya. Hotel ini juga pernah dikunjungi oleh beberapa pembunuh paling terkenal di Amerika Syarikat. Pada tahun 1985, Richard Ramirez yang juga dikenali sebagai Night Stalker tinggal di tingkat paling atas hotel ketika melakukan pembunuhan besar-besarannya. Diceritakan bahawa selepas melakukan satu pembunuhan, Richard akan membuat bajunya yang berlumuran darah di luar hotel dan pulang dengan separuh bogel. 6 tahun kemudian, seorang lagi pembunuh tinggal di hotel itu, iaitu pembunuh bersiri warga Austria, Jack Unterweger, yang diberi nama julukan Vienna Strangler. Dengan sejarah yang mengerikan, anda mungkin beranggapan bahawa Hotel Cecil akan dipulau, tetapi sebaliknya, bangunan lama ini telah diberikan status mercu tanda oleh Majlis Bandaraya Los Angeles baru-baru ini. Hotel ini diberi penghargaan sedemikian kerana pembukaannya pada tahun 1920-an yang dianggap permulaan industri penginapan di AS. Sementara itu, kematian tragis Elisa Lam di hotel ini telah memberi inspirasi kepada penyesuaian budaya pop seperti American Horror Story Hotel oleh Ryan Murphy. Semasa sidang akhbar untuk rancangan itu, Ryan Murphy menyatakan bahawa musim baru telah diilhamkan oleh video pengawasan dari sebuah hotel yang berpusat di Los Angeles yang muncul 2 tahun lalu. Rakaman itu menunjukkan seorang gadis dalam lift yang kemudiannya tidak lagi ditemui. Paling terbaru, studio permainan video mendapat kritikan yang sangat hebat selepas pemain-pemain permainan video YIIK, a postmodern RPG, mendapati persamaan yang sangat serupa dengan kes Elisa Lam. Dalam salah satu babak permainan itu, watak utama Alex menerima fail video memaparkan satu lagi watak, iaitu Sammy, di dalam lift. Pintu lift itu kemudiannya terbuka dan mendedahkan dimensi alternatif lain di satu lagi bahagian, dan Sammy kemudiannya ditangkap oleh setan sambil menjerit-jerit. Dalam temu bual 2016 dengan Waypoint, Andrew Allenson yang merupakan pengasas bersama ACCK Studios, syarikat daya menghasilkan permainan YIIK, bercakap tentang bagaimana kematian Elisa Lam telah mempengaruhi penghasilan permainan itu. Walaupun jawapan kepada misteri di sebalik kematian Elisa Lam masih tidak jelas, obsesi yang mengelilingi misteri itu kekal dalam minda